مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan cuba membuat review kitab menyambut pelawaan dari Al-Fadil, guru saya, Al-Fadil Ustaz Azfar Abdullah. Jadi pada kesempatan ini saya akan buat review kitab Al-Haqqul Mubin fi Rad ala man tala'aba bid-din. Yakni kebenaran yang menjelaskan di dalam menolak pandangan orang yang bermain-main. Jadi tala'aba ni bermain-main, boleh juga maksud dia menipu dalam urusan agama. Jadi menipu dalam urusan agama, mengatasnamakan urusan agama. Baik. Jadi pengarang kitab ini adalah Dr. Usamah As-Sayyid Mahmud Al-Azhari. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Al-Azhar Mesir dan beliau berusia 43 tahun. Baik, kitab ini menjelaskan tentang kebangkitan fikrah takfir yang wujud pada at-tayyarat al-mutatarrifah. Ini kelompok-kelompok ekstrim, iaitu pemahaman mereka yang salah tentang kekuasaan politik, kemudian tentang jahiliyah. Maksud jahiliyah di sini ada di antara mereka yang sampai mengatakan bahawa umat Islam pada saat ini dah bukan lagi hidup pada masa Islam, tapi bahkan kembali kepada masa jahiliyah. Ada yang berpandangan seperti itu. Kemudian pemahaman mereka yang salah tentang jihad dan tentang tanah air. Sehingga pemahaman yang salah tersebut membawa kepada takfir. Apa itu takfir? Iaitulah mengkafirkan saudara kaum muslimin yang lain. Dan beliau juga menulis keterangan tentang pemahaman yang sebenarnya dari para ulama yang mu'tabarah. Dr. Usamah di dalam kitab ini menyebut bahawa pemikiran takfir ini sudah ada sejak 80 tahun belakangan ini. Pemikiran takfir ini dibawa oleh kelompok yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan Khawarij. Kalau kita selidik asal usul mereka ini, bahkan mereka ini sudah ada sejak zaman dahulu lagi. Jadi pernah dulu pada zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas berdebat dengan kelompok takfir ini. Ini yang sekarang kita kenal dengan golongan Khawarij. Kalau contoh yang paling mutakhir ini, yang kita kenal yang paling mudah adalah Daesh, yang paling mutakhir ini. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Puak Khawarij ini dikenal suka menggunakan ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW sebagai dalil untuk membenarkan segala tindakan dan perbuatan mereka menurut selera dan keinginan mereka. Padahal mereka sendiri, walhal mereka itu tidak punya keilmuan yang mumpuni untuk memahami maksud sebenar dari Al-Quran dan hadis. Jadi mereka tidak ada asas dalam ilmu agama. Bahkan ada di antara mereka yang memang tak ada langsung background agama. Ada yang dari doktor perubatan, engineer, tukang rumah, tukang-tukang lah. Jadi memang tak ada asas dalam ilmu agama. Tidak faham ilmu alat, tidak faham ilmu tafsir, tidak faham ilmu usul, tidak apalagi lah ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini yang pokok sahaja, ni ilmu-ilmu usul sahaja mereka tidak faham, tetapi mereka berani ikut memberikan fatwa dan pandangan yang salah, memberikan pandangan tentang hukum hakam Islam. Sehingga dari situlah mereka dengan mudahnya menyalahkan orang lain yang berbeza pendapat dengan mereka. Sehingga timbullah fatwa-fatwa yang menyimpang, yang menyalahi fatwa dan pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahkan dari sinilah, sebab tidak ada ilmu yang mumpuni, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, tak ada asas dalam pendidikan agama,
mereka memahami menurut akal mereka sendiri sampai mengkafirkan sesama Muslim. Kalau dah jatuh kafir, maka boleh diperangi dan halal darahnya serta boleh dibunuh. Itu menurut mereka. Maka kata Dr. Usamah As-Sayyid Mahmud Al-Azhari, bahawa sudah menjadi kewajipan bagi Al-Azhar Asy-Syarif yang mempunyai manhaj yang jelas, keilmuan yang mumpuni dan sanad yang muttasil, untuk memberikan penjelasan kepada orang ramai supaya mereka tidak terkeliru dengan puak-puak ekstrim ini. Dari sini kita dapat mengambil faedah bahawa beliau Dr. Usamah sangat menitik beratkan tentang sanad keilmuan yang muttasil kepada Nabi SAW, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang menyimpang. Jadi kata Imam Al-Habsyi dalam satu syair beliau, abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi musalsalatun fihim asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Jadi seorang ayah yang belajar, maksudnya ya talaqqa ini kalau bahasa kita bertalaki lah, yang belajar daripada ayahnya, terus ayahnya belajar daripada datuknya, terus. Jadi mereka ini bersambung daripada ayah yang mulia kemudian sampai kepada datuk yang mulia, terus musalsalatun fihim asanidu akhdhihim, bersambung berantai sanad keilmuan mereka sampailah kepada Nabi yang makhluk yang paling terpuji, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus bersambung. Dari sini kita dapat mengambil dari sini juga akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan bahawa sanad yang muttasil itu memang sangat penting. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan cuba untuk membahas beberapa permasalahan yang sering kali muncul dalam kalangan masyarakat kita. Jadi kalau yang dibahas oleh beliau lah dalam kitab ini. Kalau kita nak bahas semua, jadi pembahasan itu panjang. Jadi saya ambillah beberapa pembahasan yang memang sering muncul dan jadi pembahasan lah. Jadi apa itu satu, ada yang mempertikaikan, macam-macam, ada yang mempermasalahkan dalam masyarakat kita. Baik. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, pemahaman takfir ini timbul pada diri mereka, kaum-kaum Khawarij, disebabkan penafsiran dan pemahaman yang keliru tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dari sinilah muncul dari sinilah mereka mengambil kesimpulan bahawa siapa saja yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, dia jatuh kafir. Jadi sehingga mereka langsung menjatuhkan hukuman orang yang tidak menjalankan syariat, kafir. Walaupun orang tersebut meyakini kebenaran ayat itu dan meyakini bahawa ayat itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap orang tersebut dihukumi kafir walaupun berhalangan, ada uzur untuk tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah. Itu bukan sengaja tak buat, tapi memang ada uzur. Cuma menurut golongan Khawarij, orang itu tetap dihukumi kafir. Sedangkan bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para guru-guru kita yang terdahulu, para masyayikh kita, semenjak zaman para sahabat radhiyallahu anhum sehingga zaman sekarang ini, beliau semua berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah orang yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta mengingkari ayat itu benar. Jadi dia tak mengaku ayat itu, dia kata ayat itu dusta, dan dia tidak mengakui, tidak mengiktiraf bahawa ayat itu adalah wahyu Allah. Maka dia kalau macam ni memang jatuh ke lembah kekufuran. Tak ada keraguan lagi, tak ada syak wasangka lagi, tak ada, jatuh kufur. Sebab apa? Dia mengingkari ayat Al-Quranul Karim. Tetapi kalau dia mengakui bahawa ayat itu benar dan merupakan wahyu Allah, cuma dia tak mampu nak buat sebab ada halangan, maka orang itu tidak dihukumi kafir. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkata di dalam kitab beliau Al-Mustasfa, ketika mensyarahkan, jadi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebut, al-muradu bihi man lam yahkum bima anzalallahu mukadziban bihi wa jahidan bihi. Yang dimaksudkan dengannya
adalah sesiapa yang tidak menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang Allah turunkan serta mendustakan dan ingkar terhadap ayat itu. Jadi dapat difahamlah, kalau ada uzur ini masih dimaafkan. Bahkan ada di antara golongan khawarij ini yang berkata bahawa inna wujudal ummatil muslimah qad inqata'a mundu qurunin katsirah. Sesungguhnya kewujudan umat Islam dianggap telah terputus semenjak beberapa kurun yang lalu. Ini satu pemahaman, satu fahaman yang sesat lagi menyesatkan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baiknya umat. Jadi umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Macam mana mereka boleh mengatakan bahawa umat Nabi Muhammad sudah terputus sejak dahulu lagi? Baik. Sedangkanlah man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Barang siapa yang berkata telah celaka orang ramai. Jadi dia kata dekat orang ramai itu, ni semua celaka ni. Fahuwa ahlakuhum. Maka orang yang kata tadi itu, dialah orang yang paling celaka. Umat Nabi Muhammad tidak akan tersesat atau terpesong 100% semuanya. Maksudnya tanpa terkecuali. Jadi kalau misalkan ada 100 orang, semua kafir, mustahil macam tu. Jadi mustahil semuanya kafir. Sebab apa? Perkara ini telah terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau daripada Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni lastu akhsha 'alaikum an tashraku walakinni akhsha 'alaikum ad-dunya an tunafisuha." Sesungguhnya bukanlah aku takutkan ke atas kamu kesyirikan, akan tetapi yang aku takutkan atas kamu adalah dunia. Jadi ujian dunia tu yang aku takutkan ke atas kamu, kata baginda Nabi, ketika kamu berlumba-lumba untuk mendapatkan, memperoleh habuan dunia tersebut. Jadi saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi mustahil, maksudnya tu bukan langsung tak ada yang sesat. Jadi mustahil kalaulah misalkan jumlah umat Nabi Muhammad ada misalkanlah 1 juta orang, misalkan 1 juta orang. Mustahil 1 juta itu semuanya sesat, tak ada satu pun yang betul, mustahil. Jadi pasti ada juga yang betul. Ini pemahaman yang salah daripada golongan khawarij yang menganggap bahawa umat Nabi Muhammad itu sudah tidak ada, sudah terputus. Maksudnya tak ada lagi umat Nabi Muhammad sejak beberapa kurun yang lalu. Dan disebutkan juga Dr. Usamah menceritakan tentang satu kisah bahawasanya pernah suatu saat dibawa masuk seorang orang khawarij. Jadi ada seorang lelaki daripada golongan khawarij dibawa menghadap beliau. Kemudian Al-Ma'mun tanya, ma hamalaka ala khilafina? Perkara apa yang menyebabkan engkau berselisih pendapat dengan kami? Kemudian orang tadi kata, ayatun fi kitabillah. Yang membuatkan aku berselisih pendapat dengan kamu adalah satu ayat di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Al-Ma'mun pun tanya, wa ma hiya? Apa itu? Orang itu jawab, itulah ayat firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat yang tadi saya sebutkan tadi itu. Kemudian Al-Ma'mun tanya lagi, alaka ilmun bi annaha munazzalah? Apakah engkau betul-betul yakin, betul-betul tahu, betul-betul yakin bahawa ayat itu adalah ayat yang diturunkan? Engkau yakin betulkah itu ayat Al-Quran? Mudah cerita macam itulah. Dia kata, na'am, aku yakin. Wa ma daliluka? Apa dalilmu? Buktinya mana? Kemudian kata orang khawarij ini, ijma'ul ummah, kesepakatan para imam, para ulama-ulama, kesepakatan umat ini. Kemudian kata Al-Ma'mun, fakama radita bi ijma'ihim fit tanzil farda bi ijma'ihim fit ta'wil. Seperti mana engkau ridha dengan kesepakatan imam, kesepakatan ummah di dalam ayat ini adalah ayat Al-Quranul Karim yang benar-benar diturunkan, engkau ridha, engkau sepakat, maka engkau mestilah ridha juga terhadap kesepakatan para umat ini bahawa ayat ini di dalam menakwilkan ayat ini. Jadi dah ridha tentang tanzil ayat ini, maka ridhalah juga tentang takwil ayat ini. Dengar-dengar tu orang khawarij ni pun kata, sadaqta ya Amirul Mukminin. Engkau benar wahai Amirul Mukminin. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah.
Ada satu kisah satu hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata bahawa ada satu orang lelaki. Jadi orang lelaki ni ada yang kata dia ni orang Badui, dia orang kampung lah. Jadi seorang lelaki ni dia jaga unta. Jadi bagi makan unta apa semua macam tu lah. Dia jaga unta. Jadi pada saat waktu nak jelang-jelang malam tu, dia ada tugas lah nak balik unta lah apa macam tu lah. Jadi dia nak buat kerja dia, dia nampak Sayyidina Muaz tengah imam bersama beberapa orang. Dia pun ikut imam tadi tu. Rupa-rupanya Sayyidina Muaz imam lama. Baca surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa. Oh, panjang tuan-tuan. Jadi lelaki itu pun dah dengar baca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dia pun Allah lama ni, dia pun mufaraqah sendiri, pisah. Mufaraqah, lepas tu dia selesai sembahyang dia terus buat kerja dia. Jadi orang-orang yang solat bersama Sayyidina Muaz tu depa kata, depa macam mengumpatlah apalah sembahyang macam tu lah lebih kurang. Bahkan ada, kalau Syekh Usamah tulis dalam menjelaskan hadis itu, beliau cerita bahawa sampai ada yang mengatakan bahawa sahabat tadi adalah ada yang mengatakan bahawa orang Badui tadi memanggil orang Badui tadi dengan sebutan munafik. Baik. Jadi depa kata macam tu, sampailah perkataan itu kepada telinga orang Badui tadi. Dia pun pergi jumpa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu akan hal tersebut kepada baginda Nabi. Lantas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan marah, "Ya Muaz, afattanun anta ya Muaz?" Engkau ni tukang fitnah wahai Muaz. Engkau telah membuat fitnah wahai Muaz sebanyak 3 kali. Kalau engkau tak mampu, kalau engkau nak baca panjang juga, jangan baca panjang, bacalah panjang. Maksudnya janganlah baca panjang sangat-sangat, bacalah panjang. Sallaita bisabbih isma rabbika wasyamsi waduhaha wal-laili idza yaghsha. Bacalah yang panjang itu, sabbih isma rabbika wasyamsi waduhaha dan wal-laili idza yaghsha. Nah, kalau sebahagian tempat kita lagi mudah, Nabi kata kalau nak baca janganlah baca panjang sangat, mudah baca qul huwallahu ahad. Itu mudah. Baik. Sebab apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yusalli wara'akal kabir wad-dha'if wa zul hajah. Kerana sesungguhnya yang solat bersama engkau, yang solat di belakang engkau, jadi makmum kepada engkau, itu ada juga orang yang tua. Orang yang besar dah, orang yang tua, orang yang lemah, wad-dha'if wa zul hajah, dan orang yang memiliki hajat, orang yang punya hajat. Lepas tu dia nak pergi buat hajat, dia nak buat apalah macam tu. Baik, inilah kita tengok bagaimana kenyataan kejadian yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda marah disebabkan sikap yang dapat membuat orang merasa berat dan beban dalam beribadah sehingga orang tersebut lari dari solat berjamaah. Dan baginda marah juga disebabkan tuduhan munafik yang disematkan pada lelaki tersebut. Lantas bagaimana kalau seandainya Nabi tengok di zaman sekarang, begitu mudahnya orang menyalahkan dan bahkan mengkafirkan orang lain yang berbeza pendapat dengan mereka. Tak kiralah dari sudut apa pun. Dari sudut mazhab kah? Ada sampai mazhab saya saja betul, mazhab lain salah, pandangan saya betul, pandangan lain salah. Ada juga politik kah? Dan lain-lain lagi. Politik atau lain-lain. Apabila berselisih pendapat dengan mereka, dituduh melawan ulama, melawan syariat Islam, bahkan sampai pada tuduhan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kita tengok. Ada beberapa peringatan tentang bahaya, peringatan keras dari para ulama tentang bahaya takfir ini. Di antaranya Imam Al-Baqillani rahimahullahu ta'ala, beliau bahkan mengatakan tidak boleh mengkafirkan orang lain biqaulin wala ra'yin, hanya dengan mendengar satu pandangan, satu ucapan atau satu pandangan daripada orang lain, melainkan illa idza ajma'al muslimuna ala annahu la yujadu illa min kafir, melainkan apabila orang-orang Islam semuanya bersepakat bahawa tidak ada pada diri orang tersebut melainkan tanda kekafiran. Wa yaqumu dalilun ala dhalik, dan memang kalau kita tengok pun ada tanda bukti bahawa orang itu kafir. Itu. Ni jangan sampai tengok satu tanda terus cap kafir. Jangan macam tu. Jadi kita tanya pada orang-orang lain dulu. Baik.
Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau berkata, wal haqqu huwa anna kulla man thabata lahu 'aqdul Islam fa innahu la yazulu anhu illa binassin aw ijma'in. Yang sebenarnya tidak boleh, yang sebenarnya bahawa setiap orang yang tetap pada dirinya keislaman, jadi ada pada dia itu memang Islam, dia itu orang Islam, maka tidak akan hilang keislaman tersebut daripadanya melainkan dengan nas ataupun ijma'. Jadi kalau dia melanggar daripada nas dan ijma' para ulama, nampak betul-betul dia kafir, memang kafir lah. Tapi kalaulah dari segi nas dan ijma' tak ada, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Wa amma bid-da'wa wal iftira fala. Adapun apabila dengan cara pendakwaan atau penipuan, maka tidak boleh. Baiklah. Imam Abdul Fattah Al-Qushairi rahimahullahu taala berkata juga, wa hadza wa'idun 'azimun liman kaffara ahadan minal muslimina wa laysa huwa kadzalik. Ini adalah ancaman yang besar dan keras terhadap orang yang mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin, padahal orang itu bukanlah kafir. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, "Walladhi yanbaghi al-ihtirazu 'an at-takfir ma wajada ilayhi sabila, fa inna istibahata dima'il musallin al-muqirrin bit-tauhid khata'un, wal khata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwanu min al-khata'i fi safki damin li muslimin wahid." Perkara yang sepatutnya, yang seharusnya, yang semestinya bagi setiap orang adalah untuk menghindari dirinya dari takfir, yakni tuduhan, menuduh kafir kepada orang lain, yakni menuduh kafir kepada orang lain, selagi mana ditemukan alasan dan sebab padanya. Kalaulah kita boleh lagi mengelak daripada menuduh kafir pada orang itu, kita cari alasan dan sebab untuk tidak menuduh kafir pada orang itu. Kerana sesungguhnya menghalalkan darah orang yang mendirikan solat dan berpegang teguh dengan tauhid adalah merupakan suatu kesalahan, dan kesalahan kerana membiarkan 1000 orang kafir dalam keadaan hidup itu lebih ringan dari kesalahan kerana menumpahkan darah seorang muslim. Ini maksudnya di sini betapa berharganya seseorang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Begitu juga beliau juga menyinggung sedikit tentang kepimpinan. Ini politik. Jadi menurut golongan Khawarij bahawa politik itu adalah merupakan usul di dalam agama, bab pokok dalam agama, bab inti dalam agama. Ini berbeza pandangan. Ini berbeza dari pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Muhaqqiq As-Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani dan Imam Aduddin Al-Iji rahimahumallahu ta'ala berkata di dalam kitab Syarah Al-Mawaqif, al-imamatu laysat min usulid diyanat wal aqaid khilafan lisyiah bal hiya indana minal furu'. Jadi imamah, kepemimpinan bukanlah termasuk di dalam perkara asas agama dan bukan juga termasuk di dalam masalah akidah. Berbeza dengan puak-puak Syiah. Bahkan imamah ini, maksudnya kepemimpinan, menurut kami adalah merupakan bahagian furu', bahagian cabang. Baik, kitab ini juga membahas tentang maksud dari negara Islam dan negara kafir. Apa dia maksud negara Islam dan negara kafir? Karena menurut golongan Khawarij itu cuma ada dua sahaja, negara Islam atau negara kafir. Itu saja, tak ada yang ketiga. Yang pertama, kita tengok menurut golongan Khawarij, Darul Islam itu ialah iaitu negara yang melaksanakan hukum-hukum Islam. Sama ada penduduknya semuanya Muslim, Muslimin semua, atau penduduknya ada yang Muslim atau yang zimmi. Campur, ada Muslim, ada zimmi. Atau semuanya zimmi, tetapi pemimpinnya Muslim dan melaksanakan syariat Islam, maka itu dianggap sebagai negara Islam. Yang kedua, Darul Harbi. Ni Darul Harbi. Viral pasal Harbi ni, dia ada Darul Harbi pula. Iaitu negara yang tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, sama ada penduduknya Muslim ataupun bukan. Sama ada mereka berkata sesungguhnya mereka Muslim, atau ada ahli kitab atau orang kafir. Jadi walaupun orang di situ mengaku kami ini Muslim, orang kitab pula mengaku kami ahli kitab, ada yang kafir, memang kita tahu. Tentunya di situ bercampur. Jadi Muslim semua ataupun bercampur, mereka itu tetap dianggap oleh
orang Khawarij sebagai darul harbi apabila tidak melaksanakan hukum Islam yang sebenarnya. Tu. Jadi sehingga dari sinilah orang-orang Khawarij, kata Syekh Usamah, sampai mengkafirkan negara-negara Arab, termasuk juga mereka mengkafirkan Mesir, mengkafirkan negara-negara Islam yang lain yang tidak melaksanakan hukum Islam yang sebenarnya. Ini pemahaman yang cukup membahayakan. Dari sinilah orang-orang Khawarij sampai menyerukan peperangan, mengangkat senjata dan menyebut bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Baiklah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab puak-puak Khawarij berpandangan sedemikian adalah kerana mengikuti ucapan Syekh Ibn Taymiyah. Jadi Syekh Ibn Taymiyah berkata, yu'amalu fiha al-muslim bima yastahiquhu wa yuqatalu fiha al-khariju 'ani syariah bima yastahiquhu. Berurusan, bergaul orang muslim di dalam negara tersebut dengan perkara yang berhak untuknya, yang sesuai untuknya, dan dibunuh di dalam negara tersebut orang yang keluar daripada syariat dengan perkara, dengan sesuatu yang sesuai buatnya. Jadi orang-orang Khawarij tengok fatwa ini, mereka pun berpegang kepada fatwa ini sebagai pegangan dan dalil untuk memerangi muslimin yang lain. Tetapi tuan-tuan, di sini timbul banyak iskal, keraguan kerana lafaz fatwa itu luas. Apa yang dimaksudkan dengan keluar daripada syariat? Yang tu saja pembahasan dia luas. Dan kalimah yuqatal, maksudnya orang yang keluar daripada syariat itu dibunuh. Yuqatal, dibunuh. Lantas siapakah yang akan melaksanakan hukuman bunuh tu? Yang nak buat hukuman bunuh tu siapa? Puak-puak ekstrim ni. Jadi at-tayyarat al-mutatarrifah ini, mereka kata, kami yang akan buat. Kami yang akan buat hukuman tadi. Ini satu kesalahan. Sebab apa yang berhak untuk menghukum, menjatuhkan hukuman itu adalah kerajaan, pemerintah yang berhak. Jadi ada hakim dia, bukan main hukum saja. Baik. Lantas, banyak ulama-ulama zaman sekarang ini, yang mengkaji fatwa Ibn Taymiyah tadi dalam kalimah yuqatal. Termasuk di antaranya Al-Allamah Al-Kabir Syekh Abdullah bin Bayyah hafizahullahu ta'ala, semoga Allah panjangkan umur beliau. Beliau membuat penelitian. Beliau meminta tolong kepada orang yang berpengalaman, orang yang pakar. Jadi beliau mencari nuskhah makhtutah. Jadi salinan, manuskrip, tulisan asal fatwa Ibn Taymiyah yang ada di dalam perpustakaan Al-Zahiriyah di Damaskus. Nombor 2757 Maktabah Al-Asad. Dan beliau menemukan bahawa tulisan yang sebenarnya adalah yu'amal, bukanlah yuqatal. Maksud dia macam mana? Yu'amalu fiha al-muslim bima yastahiquhu wa yu'amalu fiha al-khariju 'ani syariah bima yastahiquhu. Berurusan, bergaul orang muslim di dalam perkara tersebut dengan perkara yang sesuai, yang berhak untuknya, dan juga bergaul di dalam negara tersebut orang yang keluar daripada syariat dengan perkara, dengan sesuatu yang sesuai untuknya. Jadi sebenarnya yu'amal. Kita tengok di sini bagaimana orang-orang Khawarij tidak amanah, tidak jujur tentang perkara, tentang keilmuan. Jadi pernah diadakan muktamar di Bandar Mardin di Turki pada bulan Rabiul Tsani pada tahun 1431 Hijrah. Syekh Abdullah bin Bayyah menceritakan tentang hasil penelitian ini kepada para ulama dan fuqaha yang hadir pada saat itu. Baik, kemudian Dr. Usamah menjelaskan juga tentang pemahaman jihad yang sebenarnya, hakikat jihad yang sebenarnya menurut agama Islam, menurut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Dr. Usamah, pemahaman jihad yang sebenarnya adalah yang sesuai dengan maqasid syariah. Maqasid syariah antaranya adalah jihad itu tujuannya adalah hidayah dan nak sampaikan dakwah pada orang lain. Jadi jihad boleh dengan ilmu, dengan diskusi dan menghilangkan syubhat. Inilah yang paling utama. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahawa dakwah tinta para ulama itu lebih utama dari darah para syuhada. Jadi kalaulah boleh dakwah, boleh jihad dengan pen, dengan tulisan, dengan lisan,
itu lebih utama daripada berjihad yang sampai menumpahkan darah. Dan juga tujuan jihad adalah untuk menjaga jiwa, bukan untuk membinasakan jiwa. Orang yang berjihad juga tidak boleh potong pokok tanpa sebab, sembarangan. Ikut dan dia potong pokok. Dan tak boleh membunuh haiwan, tak boleh menakuti orang-orang yang sedang beribadat di dalam rumah mereka. Contoh, ada orang Kristian ibadat dalam rumah mereka. Jadi orang tentera Islam sampai di tempat tu, tentera Islam tak boleh menakuti mereka. Kalaulah jihad tidak menepati syarat-syarat di atas, tidak sesuai dengan maqasid syariah, maka itu bukan lagi berjihad, tetapi itu sudah kezaliman, berbuat zalim, berbuat permusuhan dan kejahatan. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan beliau tentang tanah air. Ini pembahasan yang sebenarnya ada tentang tanah air. Jadi kelompok-kelompok ekstrim mempunyai beberapa pendapat yang salah tentang tanah air. Bagi mereka, tanah air adalah ibarat segenggam tanah yang tidak ada nilainya sama sekali. Jadi mereka sampai mengatakan bahawa tanah air itu la qimatalah, tak ada nilai sama sekali, cuma tanah. Mencintai tanah air adalah perbuatan orang yang bodoh yang wajib untuk ditentang. Ini pemikiran yang sangat salah. Kemudian mereka menolak fikrah tanah air, kerana menurut mereka tanah air adalah berlawanan dengan fikrah khilafah. Khilafah itu inilah khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang Hizbut Tahrir. Walaupun sudah diharamkan, tapi di Facebook masih lagi update pasal pemikiran khilafah mereka. Kemudian bagi golongan-golongan khawarij juga tidak ada syariat. Tidak ada di dalam syariat satu ayat atau satu hadis pun yang menunjukkan pada hubbul watan. Tak ada. Kemudian kalau kita tanya macam mana tentang cinta Nabi kepada Mekah, itu menunjukkan dalil cinta Nabi kepada tanah air. Kata mereka, golongan khawarij ini, itu khusus untuk Mekah sahaja. Tidak boleh dikiaskan untuk hubbul watan pada negara-negara yang lain. Dr. Usamah menyebutkan hadis dan beberapa ucapan para ulama yang menunjukkan pada hubbul watan. Jadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Hibban dan Imam Tirmizi. Boleh. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah aw da'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke kota Madinah, balik daripada satu perjalanan, baginda akan melihat pada dinding-dinding kota Madinah. Baginda meletakkan apa itu barang bawaan beliau, barang bawaan baginda, kemudian baginda akan menggerakkan. Kalau ada di atas kenderaan, baginda akan menggerakkan kenderaan tu, tengok keadaan kota suci Madinah. Kemudian Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Fathil Bari fi syarhi Sahihil Bukhari, wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah dan tentang pensyariatan hubbul watan dan rindu kepada al-watan, tanah air. Disebutkan juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari Sayyidina Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun tustajabu da'watuhum, al-walidu liwaladihi, wal musafir, wal mazlum ala zalimihi." Tiga golongan yang mustajab doa mereka. Doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang bermusafir, dan doa orang yang dizalimi ke atas orang yang berbuat zalim padanya. Jadi kita tengok tentang doa orang yang bermusafir. Dalam kitab Faidul Qadir, Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mensyarahkan hadis ini. Kata beliau, kerana sesungguhnya safar, bermusafir itu menyebabkan terpukulnya hati. Hati akan jadi gundah, galau, kacau, disebabkan lamanya berjauhan meninggalkan tanah air. Kemudian, wa tahammulul masyak wal inkisar min a'zami asbabil ijabah. Dan menanggung kesedihan, hati tadi rasa sedih, rasa kacau,
dan juga bersabar adalah termasuk sebab yang paling besar diijabahnya sesuatu doa. Baik, Imam An-Nu'aim meriwayatkan satu ungkapan di dalam kitab Hilyatul Awliya dengan sanad yang sampai kepada pemimpin orang-orang yang zuhud dan pemimpin para abid, iaitu Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Ma qasaitu fima taraktu syai'an ashadda alayya min mufaraqatil awtan. Aku tak pernah dapat membandingkan satu perkara yang menyamai kalau aku tinggal. Jadi aku tidak pernah membandingkan sesuatu perkara yang kutinggalkan yang lebih berat atasku dari berpisah dengan tanah air. Jadi kalaulah aku nak bandingkan berpisah dengan tanah air itu dengan sesuatu yang lain, aku tak jumpa. Maksudnya di sini memang sangat berat berpisah dengan tanah air. Imam Ad-Dainuri meriwayatkan dalam kitab Al-Mujalasah dari Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Al-Asma'i suatu hari mendengar seorang badui berkata, "Idza aradta an ta'rifa ar-rajula fanzur kaifa tahannunuhu ila awtanih wa tashawwuquhu ila ikhwanih wa buka'uhu ala ma madha min zamanih." Apabila engkau hendak mengetahui lelaki yang sejati, maka lihatlah bagaimana rasa cintanya terhadap negaranya dan rasa rindunya kepada para sahabatnya dan tangisannya atas apa yang telah berlalu dari umurnya. Jadi nak tengok lelaki sejati, tengok macam mana dia mencintai tanah airnya. Baik, ada satu syair yang menyebutkan bahawa thalathun ya'udhu sabru 'inda hululiha wa ya'zibu 'anha aqlu kulli labibin khuruju idrarin min biladin tuhibbuha wa firqatu ashabin wa faqdu habibin. Ada 3 perkara yang mana susah untuk bersabar ketika datangnya perkara itu, dan hilang akal orang yang cerdik disebabkan terkena perkara itu. 3 benda ni, iaitu yang pertama, khuruju idrarin min biladin tuhibbuha, keluar dalam keadaan terpaksa dari negara yang kamu cintai. Contoh, kita duduk di Malaysia, na'udzubillah, contoh nenek moyang kita dulu duduk di Malaysia, dipaksa keluar daripada negara Malaysia, itu sangat berat. Kemudian wa firqatu ashabin, berpisah daripada para sahabat, macam kita ni kuarantin lama tak jumpa dengan kawan-kawan, berat. Wa faqdu habibin, dan kematian orang yang kekasih kita, orang yang kita cintai. Tanyalah pada orang yang berpisah, yang kematian orang tuanya, kedua orang tuanya, tanyalah macam mana beratnya untuk bersabar pada saat itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pembahasan tentang kitab Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba bid-din. Baiklah. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahawa fikrah takfir yang muncul pada masa sekarang ini adalah satu fikrah yang sangat berbahaya. Kita tengok macam mana pernah pada suatu saat, pada ketika peperangan, Sayyidina Usamah bin Zaid berperang dengan seorang lelaki. Jadi tengah perang, kemudian lawan beradu pedang dengan seorang lelaki, pedang lelaki musyrik ini terlepas. Kemudian Sayyidina Usamah pun tinggal bunuh dia saja, tinggal tikam. Tiba-tiba lelaki musyrik ini, dia tak boleh buat apa dah, dia menyerah dah, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata macam tu. Sayyidina Usamah terus tikam juga, tak peduli dengan ucapan yang lelaki tadi kata. Dan kisah ini, peristiwa ini sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merah muka Nabi. Kemudian Nabi panggil Usamah, kemudian Nabi kata, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Engkau bunuh dia wahai Usamah selepas dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Usamah nak bela diri, dia kata innama qalaha muta'awwidha. Sesungguhnya orang tadi itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengucapkan syahadah
sebab dia itu muta'awizan nak apa tu, selamat, nak selamat. Tak mau kena bunuh. Jadi dia kata macam tu lah. Ada juga dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, innama qalaha khaufan minas silah. Jadi orang tadi itu mengucapkan kalimah syahadah itu sebab takut senjata. Kemudian Nabi SAW bersabda, afala syaqqaqta an qalbih hatta ta'lama aqalaha amla. Sampai engkau tahu isi hati dia, sampai engkau tahu dia kata tu sebab apa, tujuan apa. Dalam lain riwayat ada juga yang menyebutkan bahawa ada seorang tanya, wahai Rasulullah, kalau saya belah, saya tahu kah? Jadi kalau kita belah dada dia, kita tahu kah? Nabi kata, engkau tak akan pernah tahu. Maksud di sini adalah, engkau belah ke dadanya, engkau tak belah ke dadanya, engkau tak tahu dia itu ucap kalimah syahadah tadi kerana ikhlas ataukah kerana takut dibunuh. Engkau tak tahu. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimah itu, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Sayyidina Usamah, fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu min qabla dhalikal yaum. Dan baginda Nabi terus mengulang kalimah itu sehingga aku berharap seakan-akan aku belum lagi masuk Islam sebelum hari itu. Jadi aku berharap aku masuk Islam lepas tu. Sebab apa? Maksudnya di sini tu, kalau masuk Islam kan semua dosa dimaafkan. Jadi berharap seakan-akan jadi macam tu. Jadi semua kesalahan akan dimaafkan. Baik, saya tutup dengan apa ni, satu, kita tengoklah bagaimana para ulama kita di zaman sekarang menghindari pembahasan-pembahasan yang serius, pembahasan-pembahasan yang sensitif, yang dapat mencetuskan pergaduhan, pertelingkahan. Kita tengoklah, banyak para ulama-ulama kita yang muktabar, contohnya Habib Umar, Habib Ali Al-Jufri, ulama-ulama Azhar, tuk-tuk guru kita yang sanad muttasil sampai baginda Nabi SAW, yang betul-betul berfikir sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, ijma' dan qiyas. Kita tengok, mereka akan menghindari tema-tema pembahasan yang serius. Jadi, pernah lisan akan mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa di kalangan anggota tubuh lisan ini yang paling disiksa dengan siksaan yang sangat teruk. Jadi ini ada dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dari Imam Ibnul Qayyim dan dalam kitab Nasaihul Ibad. Jadi lisan pun tanya, kenapa ya Allah aku diazab dengan siksaan yang paling teruk? Sebab apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kharajat minka malaikatun balagat masyariqal ardi wa magharibaha. Keluar daripada engkau satu ungkapan, satu kalimah yang sampai ke timur bumi dan barat bumi. Fasufikat bihaddamul haram. Sehingga dari kalimah yang kamu ucapkan itulah, yang keluar dari kamu itulah, ditumpahkan darah yang haram, darah yang terhormat, yang haram untuk dibunuh. Wa ukhidha bihal malul haram. Dari kalimah itulah dirampas harta-harta yang haram. Tak boleh dirampas sepatutnya, tapi sebab kalimah itulah dirampas harta yang haram. Wan tuhika bihal farjul haram. Dan dikotori, dicemari dengan ungkapan, dengan kalimah engkau tadi itu, yang keluar daripada engkau tadi, al-farjul haram. Farji-farji orang yang terhormat, kehormatan perempuan-perempuan dicemari, dikotori disebabkan kalimah yang keluar daripada diri engkau, daripada lisan itu. Jadi saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya kira cukup sampai di sinilah. Ni review atau kuliah saya pun tak pastilah. Jadi kalau ada kesalahan mohon diperbetulkan di komen bawah ni. Jadi, saya minta maaf sebab tak dapat buat live sebab line tak berapa okey. Jadi saya buat record lah. Saya buat record, insya-Allah saya akan upload. Ini menyambut pelawaan daripada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Azfar Abdullah. Jadi mohon maaf kalau ada salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau belah